MBI tubuh unit integriti dan plan anti rasuah. MBI terpilih laksana program pengurusan tenaga lestari. Pasar Ayam Ipoh, pasar pertama guna teknologi robotik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebagai langkah untuk memerangi gejala rasuah dalam kalangan warga kerja, Majlis Bandaraya Ipoh MBI menubuhkan unit integriti dan membangunkan plan anti rasuah. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Bahrin berkata, selaras dengan tema Hari Anti Rasuah Antarabangsa 2020 iaitu PBT Perangi Pemberi Rasuah, kedua-dua inisiatif ini dilaksanakan demi melahirkan anggota MBI yang berintegriti tinggi. Tegas beliau, dalam menjayakan usaha memerangi rasuah, MBI memerlukan komitmen yang jitu daripada seluruh warganya. Kedua-dua inisiatif ini di samping menyelaras dan memantau semua aktiviti berkaitan tadbir urus, integriti dan anti rasuah. Ia juga turut bertanggungjawab untuk merancang, menggubal strategi dan menilai dasar bagi memastikan urusan MBI dilaksana berteraskan tadbir urus baik, integriti dan tiada toleransi kepada perbuatan rasuah. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perasmian Program Hari Anti Rasuah Antarabangsa HARA 2020 peringkat MBI di Dewan Azlansyah. Turut hadir ialah Timbalan Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Negeri Perak Rusli Muhammad Sattar dan Setiausaha Bandaraya Zuraina Kamarul Arif. Dalam program tersebut, Datuk Rumaizi turut mengetuai bacaan ikrar bersama-sama warga MBI dan menandatangani janji warga PBT Perangi Rasuah sebagai simbolik pelancaran HARA 2020. Majlis Bandaraya Ipoh MBI dipilih menjadi perintis bersama 3 pihak berkuasa tempatan PBT lain di Malaysia untuk melaksanakan program pengurusan tenaga lestari SPTL. Program Anjuran Malaysia Green Technology and Climate Change Centre MGTC itu dilaksanakan selaras seranan kerajaan dalam menerapkan amalan pengurusan tenaga dan teknologi secara mampan. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Bahrin berkata, pastinya pelbagai perancangan telah dirangka selain MBI akan memberi komitmen sepenuhnya bagi menjayakan program tersebut. Bagi menyokong program ini, pihak MBI telah mencadangkan penukaran lampu jalan awam sedia ada kepada lampu jalan awam yang lebih cekap tenaga berteknologi pintar sebanyak 1,200 unit di dalam kawasan perancangan pusat atau KPP, iaitu kawasan yang telah disasarkan bagi pelaksanaan Bandar Rendah Karbon 2030. Dijangka kerja-kerja ini akan dilaksanakan pada awal tahun depan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada seminar pengurusan tenaga untuk sistem SPTL di bangunan MBI di Ipoh. Turut hadir Setiausaha Bandaraya Zuraina Kamarul Arif dan Pengarah Industri Lestari MGTC Nur Hasliza Muhammad Mokhtar. Pasar Ayam Ipoh menjadi pasar pertama di negara ini menggunakan teknologi robotik sebagai inisiatif untuk menyelesaikan isu kebersihan dan pengangkutan barang. Kewujudan 3 jenis robot berteknologi canggih itu dihasilkan dengan kerjasama Majlis Bandaraya Ipoh MBI, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi serta Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia. Ketua Penolong Pengarah Kejuruteraan Kerja dan Bangunan MBI, Arif Muhammad Zainuddin berkata, kemudahan yang beroperasi sepenuhnya pada bulan ini melibatkan robot mencuci lantai, robot mengangkut barang dan robot mengambil sampah. Jadi untuk mengurangkan kebergantungan negara terhadap pekerja-pekerja asing ni, teknologi robotik ni salah satu penyelesaian dia. Namun begitu, ianya masih baru dan memerlukan satu tempoh masa yang agak sesuai untuk jadi teknologinya lebih matang. Jadi pihak MTDC dia mencari satu pasar lah yang sesuai dan alhamdulillah pasar ayam Majlis Bandar Ipoh ni telah dipilih lah. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan demonstrasi robot terbabit di Pasar Ayam Ipoh. Dalam pada itu, beliau mengharapkan penggunaan teknologi robotik tersebut akan membuka lembaran baru kepada pengurusan pasar lebih sistematik dan terkini. Membantulah. Senanglah sikit kan. Kalau tak sebelum ni kena cuci sendiri, ada masa cuci sendiri. Sebab NDI dia bukan hari-hari cuci.
Dia orang macam seminggu sekali macam tu. Kalau ada mesin macam ni senang lah. Mesin cuci tu okey lah kan. Pasal apa, kalau ikutkan yang angkat barang tu, kalau dia boleh bawa 300 kilo, boleh lah kan. Tapi macam mana cara dia, kita kena berurusan dengan pihak majlis lah. Majlis Bandaraya Ipoh MBI menggunakan kaedah bersemuka sebelum memberi kelulusan pembaharuan dan permohonan lesen kepada penjaja. Langkah itu dilaksanakan bagi mengelak kes penyalahgunaan kad pengenalan individu yang sudah meninggal dunia. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin berkata, setiap pemohon dikendaki menghadirkan diri untuk ditemuduga sebelum memperolehi kelulusan bagi mengelak kes sedemikian. Dibagi Majlis Bandar Ipoh, kita setakat ini dah terima lebih kurang 147 permohonan dan kita akan buat ditemuduga pada mereka. Jadi maknanya pemohon tu mesti datang sendiri. Okay? Kita tidak sekadar tunjuk kad penalan lah. Dia kena datang sendiri, interview dengan kita, dan sekiranya dia sesuai baru kita luluskan. Jadi saya fikir kalau macam tu dia tak akan ada yang orang tiada tu, maknanya orang meninggal tu, saya ingat tak ada lah. Beliau berkata demikian pada kempen Hijaukan Bumi Kita, Selamatkan Generasi akan datang anjuran Ahli Majlis Zon Pasir Pinji dengan kerjasama Kelab Lions Negeri Perak. Dalam pada itu, Datuk Rumaizi berkata, tindakan tegas akan dikenakan termasuk membatalkan lesen penjaja sekiranya terdapat kes dikesan menggunakan kad pengenalan individu yang telah meninggal dunia bagi proses pembaharuan atau permohonan lesen di bandaraya ini. Sejumlah 22 pertubuhan bukan kerajaan NGO dakwah Islam di Perak mengambil bahagian dalam sesi dialog bersama Datuk Bandar yang diadakan baru-baru ini. Program anjuran Majlis Bandaraya Ipoh MBI dengan kerjasama Universiti Sultan Azlan Shah Yusas itu merupakan platform terbaik untuk membincangkan hala tuju menjadikan Ipoh sebagai bandaraya bestari sejahtera. Menurut Datuk Bandar Datuk Rumaizi Baharin, menerusi program itu, ia sekaligus dapat membantu pihak MBI memperoleh maklum balas dan pandangan dari semua pihak. Saya amat yakin penglibatan daripada NGO dakwah Islam Negeri Perak yang diadakan pada hari ini pastinya dapat memantapkan lagi kajian mengenai Ipoh Bandaraya Bestari agar dapat dilaksanakan dengan berkesan untuk menyelesaikan isu-isu perbandaran yang dikenal. Program yang berlangsung selama 3 jam itu dibahagikan kepada 3 sesi, iaitu pembentangan mengenai Ipoh Bandaraya Bestari Sejahtera, sesi bertukar pandangan dan sesi soal jawab. Hadir sama menjayakan program itu adalah Ahli Majlis MBI, Setiausaha Bandaraya, Pengarah Kanan dan kedua-kedua jabatan MBI. Majlis Bandaraya Ipoh MBI menerima 400 kotak penutup muka dan hidung serta barangan keperluan kesihatan lain dalam membantu menangani penularan wabak COVID-19 di Bandaraya Ipoh. Kesemua barangan tersebut disumbangkan oleh syarikat Saintek Kocheri Sdn Bhd. Menerusi sumbangan itu, Datuk Bandar Datuk Rumaizi Baharin menzahirkan ucapan terima kasih kepada pihak berkenaan kerana menghargai anggota Barisan Hadapan khususnya warga MBI yang menjalankan tugas dengan penuh dedikasi. Terdahulu, Datuk Rumaizi menerima sumbangan tersebut yang disampaikan Ketua Pegawai Operasi Saintex Kocheri Sdn Bhd, Datuk Alex Kau. Dalam pada itu, Datuk Rumaizi mengharapkan lebih banyak lagi agensi swasta dapat menyumbangkan dan membantu anggota MBI dalam menangani situasi pandemik COVID-19. Paparan itu mengakhiri Buletin MBI. Assalamualaikum dan salam hormat.